Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekali lagi Alhamdulillah hari ini tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Depan jauh sikit depan saya ni tingkap bilik jadi saya nampak memang pagi-pagi memang nampak lah kalau mendung, kalau kata matahari keluar. Alhamdulillah hari ni matahari keluar. Jadi kita pun sebelum apa-apa kita doakan dululah rakan-rakan kita di negeri-negeri yang terlibat terkesan dengan keadaan banjir. Semoga segala urusan orang kata dimudahkan, bantuan-bantuan dapat disampaikan dengan selamat kepada mereka, dan juga insya-Allah kita doakan supaya surut, dan alhamdulillah hari ini dekat kawasan kita pun matahari dah bersinar. Jadi yalah, ini adalah satu orang kata perkara yang memang kita lalui tiap-tiap tahun. Dia akan ada berbulan-bulan dan orang kata musim-musim tertentu termasuklah musim banjir. Jadi untuk itu tuan dan puan, pagi ini sebenarnya saya teruskan lagi dengan satu lagi video hari ini untuk perbincangannya agak saya nak sebut sebagai satu perbincangan ringkas lah, satu perbincangan ringkas. Saya maklum bahawa bulan ini, maksudnya bulan lepas pun dah ada sebenarnya, tahun lepas sekitar bulan Oktober, November, Disember macam tu, sebenarnya ada rakan-rakan usahawan kita yang menerima orang kata surat-surat tuntutan. Kalau macam yang tahun lepas, ada syarikat-syarikat yang masih belum melangsaikan isu-isu GST yang sebelum ni, memang ada menerima surat-surat tuntutan macam tu, memang ada. Tapi kalau GST pergi ke custom dia lain. Dia kalau untuk GST dia lain, dia di bawah custom. Tetapi kalau untuk cukai perniagaan ataupun cukai peribadi, personal tax ataupun business tax, dia di bawah LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi rata-rata ada ramai rakan-rakan adalah situasi masing-masing, tetapi kali ini perbincangannya adalah bagaimana kita nak tackle ataupun bagaimana kita nak menghadapi situasi apabila kita menerima sepucuk surat. Apabila kita menerima surat atau yang berbentuk surat tuntutan, ataupun orang kata surat saman, ataupun orang kata surat untuk hadir ke mahkamah atau perbincangan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, perkara-perkara ini adalah antara perkara yang menyebabkan kita terduduk sebentar. Terduduk tu sebentar lah, jangan duduk lama-lama sangat, kerana kita perlu untuk move on, untuk teruskan perkara-perkara yang perlu kita orang kata uruskan dan langsaikan apabila kita dapat surat-surat yang berkenaan. Jadi untuk itu tuan dan puan, orang kata apabila kita dapat macam envelope surat, saya bagi contoh lah, ini surat saya. Kita dapat envelope ataupun surat, sebenarnya pertama sekali memang kita kata kita perlu memanglah kita buka surat-surat tu kan. Dan kadang-kadang tuan dan puan mungkin dalam keadaan sekarang tak dapat surat, dah dapat email, betul? Tetapi rata-rata kalau katalah surat yang berbentuk tuntutan ataupun saman, ataupun yang dikeluarkan oleh peguam, mereka akan hantar secara kurier. Maksudnya akan ada dokumen, kalau dulu disebut sebagai daftar, maksudnya surat berdaftar. Jadi kalau zaman sekarang mungkin tuan dan puan akan dapat surat tu daripada orang kata sama ada registered post, pos laju ke, ataupun kiriman-kiriman lain, DHL ke, apa tu semua. Jadi tuan dan puan akan dapat surat tu kerana mereka akan pastikan tuan sign untuk terima surat tu. Biasanya macam itu. Tapi dia bergantunglah kepada keadaan tuan dan puan. Jadi apabila menerima surat-surat macam ini, maksudnya surat denda, surat saman, surat tuntutan, pertama sekali tuan dan puan, pertama sekali mesti duduk dan baca betul-betul surat tu. Surat tu cakap apa? Sebab biasanya ramai yang panik bila dia dapat surat kata surat tuntutan mahkamah macam tu. Jadi dia panik. Bila dia panik, dia jadi kelang kabut. Dia telefon sana, dia telefon sini, dia tanya sana, dia tanya sini. Jadi ini menyebabkan kita penat. Jadi saranan saya, apabila tuan dan puan dapat saja surat, kadang-kadang surat ni sebenarnya surat tuntutan ataupun kita sebut sebagai surat saman, ataupun yang biasa kalau tuan dan puan biasa dapatlah surat denda. Jadi benda-benda ni adalah antara perkara-perkara, kalau tuan dan puan tanya saya, dia adalah salah satu perkara yang perlu kita lalui apabila kita buat bisnes. Kadang-kadang kita dapat surat tu, surat komplain. Jadi dia ada macam-macam jenis dokumen ni. Bila
bila dia sampai dekat kita yang menyebabkan kita terduduk. Tapi antaranya yang penting adalah apabila kita kata dapat surat tu, mungkin kadang-kadang dia berwarna kuning lah, warna merah lah, warna pink lah, macam-macam surat kan. Jadi bila kita dapat surat tu, pertama sekali buka surat tu dan baca dulu. Kalau macam kita dah rasa down dan takut, letak dulu surat tu sekejap, kemudian buka balik dan baca, lihat apa ayat-ayatnya di situ. Sebab pada kebiasaannya tuan dan puan, apabila kita terima surat kan, kita terima surat, sama ada surat tu surat panggilan untuk hadir ke mahkamah, untuk perjumpaan, untuk siasatan, ataupun surat itu memohon kita, menyaman kita, dia saman kita, ataupun surat tu adalah surat tuntutan. Dia nak tuntut hutang ke, nak tuntut bayaran ke, nak tuntut apa-apalah yang sepatutnya dituntut tu tadi, maka kita kena lihat dulu apa sebenarnya tujuan surat tu. Jadi kalau katalah surat tu panggil untuk berjumpa, kita tengok tarikh bila. Jadi kita bersedia, okey, ini contoh, okey, ini surat dari LHDN memaklumkan bahawa saya perlu hadir ke pejabat mereka untuk berbincang tentang hal sekian. Jadi bila kita baca surat tu, kita mesti tahu apa tujuan surat tu. Kalau surat tu kata panggilan untuk berjumpa, okey, kita lihat seterusnya. Nak jumpa siapa, jumpa kat mana, apa tujuannya. Kemudian kita bersedia. Kedua, kalau surat tu kata surat saman, kita tengoklah dari saman tu daripada siapa, atas sebab apa kita disaman, dan apa tuntutan-tuntutan yang ada. Itu kalau surat saman. Kalau katalah surat tuntutan ni biasanya apa orang cakap, denda-denda, biasanya denda-denda, sama ada kadang-kadang kita dapat surat tuntutan macam tuntutan hutang ataupun tuntutan untuk bayar hutang, ataupun tuntutan untuk bayar denda. Jadi denda ni macam-macam. Kadang-kadang kita dapat daripada majlis bandaran, kadang-kadang kita dapat daripada bank, dia macam-macam. Jadi bila disebut tentang tuntutan, kena tengok tuntutan apa. Kalau dia sebut kat situ tuntutan hutang kredit kad, okey, kredit kad. Tuntutan hutang pembayaran kereta, okey, vehicle loan, okey, housing loan, kita tengok. Jadi bila dia kata tuntutan tu, maksudnya ada rekod menunjukkan bahawa kita ada lagi hutang-hutang tertentu yang kita tak clearkan. Jadi baca dulu. Okey, jadi biasanya dia akan bagi tahu apa yang dia tuntut tu. Sama ada dia tuntut bayaran untuk apa, hutang apa, agreement apa, dia akan sebut semua dalam tu. Jadi kita baca dulu tuntutan dia tu apa. Bila kita tahu tuntutan dia tu, contoh kalau dia kata tuntutannya adalah compound daripada SSM. Compound sebagai pengarah kerana tak hantar laporan. Dia akan letak semua tu. Jadi okey, dah tengok macam tu. Jadi kita dah tahu kalau compound SSM, pertama sekali kita akan semak dengan company secretary. Jadi kita kena tahu step-step tu. Kalau tuan dan puan tak tahu step-step tu, okey, duduk dulu tengok, kemudian baru fikirkan dengan siapa nak berjumpa atau nak bercakap. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, saya pun dalam keadaan yang serba salah sebab kadang-kadang tuan dan puan, bila tuan dan puan dalam keadaan panik, kelang kabut, terus check dekat Google, lepas tu jumpa nama saya, jumpa nombor telefon saya, telefon. Dah lah saya tak kenal. Katalah kalau tuan dan puan memang dah biasa berhubung dengan saya, lebih mudah lah. Maksudnya saya tak adalah takut. Kadang-kadang saya takut bila tuan dan puan telefon, lepas tu kadang-kadang tuan dan puan WhatsApp, kemudian gambar dalam WhatsApp tu gambar macam-macam. Jadi kita pun risau, dia ni siapa? Kenapa dia ni macam ni? Jadi bila dalam keadaan itu, kalau tuan dan puan kata tuan dan puan hubungi company secretary ataupun tuan dan puan hubungi sesiapa, pertama sekali kalau nak tahu atau kata nak tanya soalan-soalan tu, perkenalkan diri dulu. Bagi tahu dulu, perkenalkan diri, nama saya siapa. Sekarang ni saya jumpa puan dekat mana. Bagi tahu dulu, dan sekarang ni apa masalahnya. Jadi baru boleh kita bantu. Walaupun kita tak boleh nak tolong, katalah kalau tuan dan puan telefon saya pun saya tak boleh nak tolong apa-apa, tetapi sekurang-kurangnya tuan dan puan akan rasa lega kerana ada orang yang tuan dan puan boleh bercakap. Jadi kadang-kadang tuan dan puan bila ini adalah salah satu perkara yang saya kata community service, tapi tak adalah sepanjang masa saya menjawab telefon. Jadi saya sarankan tuan dan puan, apabila dah dapat surat tu, dah baca kandungannya,
dah faham apa tujuannya surat tu, barulah hubungi orang-orang tertentu untuk mendapat bantuan. Katalah contoh kalau dapat surat panggilan kena jumpa, kena tengok jumpa siapa. Sama ada nak jumpa pegawai SSM atau pegawai LHDN lah sekarang ni isunya kan. Jadi kalau kata nak dipanggil untuk jumpa pegawai SSM, siasatan katalah siasatan di SSM, kena pastikan siapa pegawainya apa. Kalau kita rasa tak sure ataupun tak pasti, buat panggilan telefon seperti yang dinyatakan dalam surat. Dalam surat tu dia mesti ada tanda tangan dan ada di bawah tu nombor telefon ataupun nak hubungi siapa. Telefon dulu buat pengesahan kalau tak sure. Dalam surat tu mesti ada. Jadi telefon dulu kalau tak sure, okey, kena dapat panggilan untuk jumpa dengan siapa. Okey, SSM. Okey, apa pegawainya, apa nombornya. Dia biasanya akan letaklah nama pegawai atau nombor telefon. Kadang-kadang kalau tak ada nama pegawai pun ada nombor telefon, hubungi dan pegang surat tu dan maklumkan, saya nak buat pertanyaan lanjut, nak buat pengesahan tentang surat yang saya terima untuk perjumpaan. Apakah perkara-perkara yang perlu, ini untuk apa yang perlu saya sediakan. Kena tanya macam itu. Kalau dia buat panggilan untuk perjumpaan. Sama kalau macam contohnya dengan LHDN. Tuan-tuan akan dapat surat tu, maka dalam surat tu ada perincian, saya tak tahu. Jadi kalau telefon saya sekalipun, saya tak boleh buat apa-apa sebab saya tak tahu surat tu apa. Jadi ada pula yang sampai screenshot surat hantar dekat WhatsApp dan message Facebook. Paling-paling saya tengok je lah. Paling-paling saya tengok dan saya akan maklumkan perkara yang sama, di mana tuan-tuan puan perlu menelefon, pastikan siapa yang menghantar surat tu betul ke tak betul. Buat panggilan, cek dulu kat website macam mana apa semua. Dan biasanya surat-surat yang dihantar secara registered letter ini adalah surat yang sah. Jadi kalau macam WhatsApp, SMS, panggilan telefon mungkin scam kita tak tahu. Tapi kalau memang dah dapat surat registered letter, maksudnya surat yang berdaftar, kita kena sign untuk terima, ia adalah surat yang sah, maka wajar untuk kita telefon lanjut untuk buat persediaan perjumpaan sekiranya dipanggil untuk berjumpa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kes saman. Kalau kes saman tu kita dapat surat kena saman. Ada pelanggan saman, ada supplier saman ke, partner saman ke, kita tak tahu. Jadi kalau dapat surat macam tu, baca dulu. Dan yang kedua, barulah pergi dapatkan khidmat nasihat peguam. Kerana surat saman ni perlu dibalas. Jadi sebelum nak balas tu, sebelum nak buat apa-apa, sebaiknya jumpa peguam. Kalau kita tak ada peguam, cari kawan-kawan yang ada peguam. Cari kawan-kawan yang kenal peguam, ataupun cari kawan kita yang jadi peguam. Jadi tuan dan puan, selain daripada orang kata kita buat bisnes ni, kita kena ada network, betul? Jadi network kita tu tak semestinya direct kepada peguam. Mungkin ada kawan-kawan kita yang kita tahu dan kenal dengan peguam-peguam tertentu yang boleh bantu kita. Jadi bila dapat surat saman tu, memanglah kita baca dari isi kandungannya tu, dan kita nak ambil tindakan tu mesti merujuk kepada peguam. Jadi sebelum pergi jumpa peguam tu, sediakanlah apa-apa maklumat. Surat saman tu saman apa? Adakah saman sebab kita tak bayar hutang? Adakah saman sebab, kalau saman tak bayar hutang lah, itu je kan. Kalau katalah saman disebabkan kecuaian, apakah kita buat perkara tertentu yang melibatkan satu kecuaian, satu aksiden ke apa yang perlu kita tanggung saman tu tadi. Jadi kena baca apa saman tu tadi dan sediakan maklumat. Lepas tu jumpa peguam. Dengan maklumat yang kita ada, biasa peguam akan tanya banyak soalan. Jadi maklumat yang kita ada tu kita boleh sync-kan, kita boleh terus cakap bagi tahu dekat peguam tu tadi. Itu kalau surat saman. Kalau surat tuntutan, biasanya tuntutan yang saya sebut ni adalah tuntutan yang berbentuk hutang, tuntutan bank ataupun tuntutan SSM, LHDN macam itulah. Tapi biasanya dia adalah berbentuk hutang ataupun denda-denda yang kita tak bayar. Kalau majlis bandaran pun sama. Kadang-kadang kita ada hutang ataupun saman trafik ke apa. Jadi kadang-kadang kita ada hutang. Jadi kita akan dapat surat tuntutan daripada pihak yang berkenaan. Jadi bila dapat surat tu, jangan abaikan. Dapat surat tu saja macam biasa. Dalam surat tu mesti ada penanda tangan. Mesti ada orang yang tanda tangan kat bawah tu. Kalau computer signatory pun, dia mesti ada nama. Jadi hubungi. Kalau kita kata saya tak ada hutang ni, contoh jadi hubungi untuk semak semula. Jadi bila ada tuntutan macam ni, hubungi semak semula dan sekiranya perlu pergi. Kalau katalah tuntutan tu daripada bank, daripada agensi ataupun daripada pihak macam SSM, LHDN, surat yang kita dapat tu, kalau kita kata kita ada apa-apa isu, maksudnya kita tak sure apa-apa tu lagi, pergi ke sana, buat satu appointment, jumpa pegawai tu.
Jumpa pegawai. Jadi kadang-kadang contoh, kalau dekat SSM kena buat appointment kan. Jadi buat appointment, kalau masa PKP sekarang kena pergi online dulu, set appointment. Biasanya kita akan dapat 2 minggu tarikh daripada surat tu tadi. Jadi lama. Bila lama, mereka ada satu email tu yang tuan dan puan boleh hantar email segera untuk dapatkan respon. Nak jumpa supaya nak buat urusan penyelesaian kepada tuntutan. Macam tu. Jangan biarkan saja. Jadi kalau macam dekat bank pun sama. Kalau bank mungkin lebih mudah terus pergi ke bank. Kalau dengan LHDN pun sama, semak file LHDN kita tu, file cukai kita daftar kat mana. Kat Shah Alam ke, kat PJ ke, kat mana ke, cari. Jadi kena tahu dan pergi ke kaunter ataupun ke pejabat LHDN untuk jumpa pegawai yang berkenaan, buat semakan kepada tuntutan. Jadi waktu tu tanyalah, pergi jumpa tu tanya apakah, macam mana proses-proses nak buat bayaran atas tuntutan, macam mana proses-proses nak buat rayuan, dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Jadi apabila kita buat perbincangan tu tuan dan puan, tak kira lah kita orang bisnes ke, orang tak bisnes ke, bisnes kecil ke, bisnes besar ke, ada beberapa perkara penting yang mesti kita ingat tuan dan puan. Jadi apabila kita dapat surat saman atau surat tuntutan atau surat panggilan, dipanggil untuk siasatan, antara perkara penting yang kita perlu ingat adalah kita tak boleh lari daripada tanggungjawab untuk respon kepada semua panggilan, saman atau tuntutan dengan ayat saya tak tahu. Tak boleh. Kita tak boleh respon, oh saya tak tahu. Ataupun kita tak boleh nak bagi respon, saya tak ada kena-mengena pun, nama saya hanya ada kat situ tapi saya tak tahu apa-apa pun. Jadi respon tu tak boleh digunakan. Walaupun hakikatnya kita tak tahu, respon kita itu mestilah respon yang menunjukkan kita ni orang yang bertanggungjawab. Kalau memang kita tak tahu sekalipun. Jadi maklumkan bahawa selama ni saya memang membenarkan nama saya digunakan dalam lesen enterprise ini, tetapi atas kecuaian saya sendiri, saya tidak ambil tahu apa yang dijalankan oleh bisnes ini. Jadi sekarang untuk membetulkan keadaan, untuk memastikan keadaan ini tidak memberi kesan buruk kepada saya, apa yang saya boleh lakukan. Terus begitu, terus terang begitu. Jadi kita tak perlu orang kata ambil tindakan untuk menyalahkan orang lain ataupun macam mana ni, saya dah lah tak ada duit, saya dah tak ada duit. Kerana dalam keadaan sekarang semua orang tahu tuan dan puan, semua orang dalam keadaan sukar. Ada yang ada duit banyak tapi sikit daripada biasa, ada yang duit sikit, lebih sikit daripada biasa. Tapi semua orang dalam keadaan sekarang sebenarnya ada situasi masing-masing. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekiranya dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan semasa tuan dan puan dapat apa-apa surat lah, surat panggilan, surat saman, surat tuntutan ataupun makluman-makluman tertentu, kena hadir ke mahkamah ke, kena hadir ke apa tu tuan dan puan, jangan lari. Dia punya konsep adalah face it head on with your problems. Dia macam tu je. Kena lalui tuan dan puan, kena lalui. Jadi nak tak nak, perkara-perkara ni tuan dan puan saya bawa kepada perbincangan ni tuan dan puan kerana atas dasar bahawa saya sendiri pernah melalui situasi itu. Jadi saya faham kadang-kadang tuan dan puan memang stres, memang takut, tak boleh tidur malam. Ia adalah sebahagian daripada perkara yang perlu kita lalui. Jadi apa yang kita boleh buat tu tadi, apabila dapat sahaja surat panggilan atau surat saman atau surat tuntutan, pertama sekali baca surat tu dengan tenang. Tengok daripada siapa, perkaranya apa, perinciannya apa. Pastikan kita tengoklah siapa yang sign surat tu, kita tahu siapa yang kita nak hubungi. Jadi kalau kita kata surat panggilan untuk berjumpa, kita boleh sahkan perjumpaan tu dengan buat telefon lah kepada yang tangan surat tu, sahkan masa, lokasi nak jumpa tu, sahkan juga apa yang nak dibincang waktu perjumpaan. Biasanya pegawai LHDN atau pegawai SSM dia akan dia akan entertain lah kita punya soalan-soalan tu. Tapi dalam masa sekarang, masa PKP, kalau telefon tu asyik tak dapat jawab tu, tak apa, pergilah. Sebab kadang-kadang ada kes ada kes satu klien saya tu, dia terima surat tuntutan GST yang lama tu, GST yang lama. Jadi apa dia buat? Dia pergi rupa-rupanya ada perubahan, dah dia rasa buang masa. Tapi nak buat macam mana sebab kita telefon tak dapat dalam keadaan PKP sekarang. Mungkin pegawai tak cukup ataupun pegawai banyak yang sibuk jadi kita telefon-telefon tak dapat. Jadi kita buat assumption apa yang tulis kat surat tu adalah masih lagi terpakai, maka kita pergi saja untuk urusan perjumpaan tu tadi. Kadang-kadang dia akan sebutlah kat mana, kat mahkamah ke, dekat pejabat dia ke, ataupun dekat mana-mana cawangan tertentu yang mungkin dimaklumkan. Pergi, kalau dipanggil untuk perbincangan, pergi.
pergi. Jadi sekiranya diperlukan untuk kita bawa apa-apa dokumen, kita bawa. Kemudian yang kedua, kalau kita dapat surat saman, kita tengoklah saman tu atas apa, saman tu daripada siapa, atas apa kita disaman, berapa nilai saman. Dan kemudian kita sediakanlah informasi ataupun kronologi kes tersebut, bawalah berjumpa kepada peguam untuk bincang supaya peguam boleh tulis surat menjawab kepada saman tu tadi. Kita jangan terus jawab sebab surat lawyer ni perlu dijawab dengan lawyer. Kalau surat saman ni biasa datang daripada lawyer. Alright. Okey, yang ketiga tentang surat tuntutan. Jadi kalau surat tuntutan ni biasanya tuntutan hutang-hutang, tuntutan bayaran tertunggak, sama ada daripada bank ataupun daripada SSM sendiri ataupun daripada LHDN. Jadi bila ada surat-surat tu, hubungi, sekali lagi confirmkan. Hubungi dulu kalau bank, pergi dekat bank. Kalau SSM ke apa, pergi buat semakan. Kalau LHDN pun sama, semak kat mana orang kata file cukai kita tu, sama dia kadang-kadang dekat Shah Alam, kalau orang Selangor lah. Kalau kat negeri-negeri lain, semaklah kat mana pejabat dia kan. Jadi pergi berjumpa dengan pegawai berkenaan. Biasanya tuan dan puan, pegawai-pegawai kerajaan ni kita tak boleh pukul rata, kerana saya yakin mereka pun banyak kerja, mereka pun bertugas lumus nak siapkan kerja masing-masing. Jadi kadang-kadang ada masa-masa memang mereka, tak semua ada masa-masa memang agak grumpy, macam marah-marah, dah penat agaknya kan, jadi dia macam marah-marah. Tetapi setakat pengalaman saya di LHDN Petaling Jaya dekat Damansara Perdana tu, setiap kali pergi tu saya tak ada masalah untuk berkomunikasi. Maksudnya tak adalah kena marah, tak adalah apa-apa, cuma kadang-kadang saya tahulah, kadang kalau kita sampai tu dah pukul 12 ke, dah time waktu makan kan, dah tak senyum lah officer tu. Kan, ataupun dah macam petang-petang sikit. Tetapi secara umumnya individu yang bekerja sama ada di SSM ataupun di LHDN, mereka adalah individu yang memang nak tolong. Maksudnya kalau kita ada masalah tu, kita kena saman ke, kita kena denda ke, ada apa-apa tu, biasanya mereka memang nak tolong. Jadi kita kena datang tu dengan cara yang baik untuk berbincang, dan kena pandai bercakap tu. Jangan asyik nak kata saya tak tahu, nak marah-marah, tak boleh. Dia tak akan datang, dia tak akan membawa penyelesaian. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, nama kita digunakan orang kan, jadi appear lah, kena panggil oleh HDN, kena panggil oleh SSM. Tapi nak tak nak, kita yang bagi pinjam. Jadi bila kita dah bagi pinjam, kita percaya dekat orang tu, jadi kita kena ambil lah, orang kata risiko, ataupun orang cakap kena ambil tanggungjawab atas dasar kita dah bagi nama kita pinjamkan dekat orang. Jadi ramai yang menelefon saya ni bukan orang bisnes sebab nama dia digunakan, tetapi ada orang bisnes yang memang menelefon dan menyatakan keadaan semasa dia. Jadi bergantung kepada keadaan masing-masing tuan dan puan, apa yang kita boleh buat. Katalah macam saya sendiri, apa yang saya boleh buat adalah saya kongsikan pengalaman dan juga apakah perkara-perkara, step-step yang boleh dilakukan. Yang pertama sekali kena bertenang. Tu je. Bila kita bertenang, kita akan rasional. Jadi tak adalah tuan dan puan kalau ada masalah telefon saya pula, saya nak marah-marah saya. Saya ni siapa yang tuan dan puan nak marah kan? Saya ni jadi help desk pula. Jadi saya tak tahu, tapi bagi saya ini adalah kesan kepada online presence. Bila tuan dan puan buat search, tuan dan puan akan jumpa blog ataupun channel YouTube saya tu, dan tuan dan puan akan nampak macam mana cara nak hubungi saya. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada subscriber channel, kepada rakan-rakan yang memang follow konten-konten saya. Tetapi mesti diingat bahawa apa-apa juga masalah atau situasi yang tuan dan puan hadapi, perlu dihadapi sendiri. Kita perlu hadapi. Jadi kalau kata ada situasi nak tutup syarikat, tuan dan puan kena ambil tindakan. Tak boleh nak buat apa, tak boleh nak suruh orang lain, kerana tuan dan puan adalah pengarah syarikat tu. Paling-paling tuan dan puan boleh suruh company secretary untuk buat kerja-kerja dia. Jadi kita sendiri sebagai pengarah, kita sendiri sebagai owner syarikat tu, kita sendiri sebagai penama dalam Malaysia Enterprise ke, dalam PLT ke, Sdn Bhd, kita kena ambil tindakan. Makin lambat, makin buruk kesannya. Jadi ambillah segera. Jadi kita sama-sama target. Saya tak tahu tuan dan puan, tapi dalam keadaan saya memang target untuk selesaikan apa-apa saja isu yang berkaitan dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Paling lama adalah sampai bulan Jun 2021. Jadi kita doakan supaya semua urusan termasuklah pengurusan negara Malaysia ini oleh ahli-ahli politik, oleh menteri-menteri itu dijalankan dengan baik, supaya kita dapat meneruskan kita punya kelangsungan perniagaan, kita punya kelangsungan aktiviti-aktiviti bersama masyarakat ini supaya dapat dijalankan dengan lebih baik. Jadi sekiranya memang ada keperluan untuk
melakukan perubahan di peringkat-peringkat tertentu, kita doakan supaya ada jalan, ada orang kata perkara yang berlaku dan membolehkan kita membuat perubahan itu. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan memang ada isu, dapat surat panggilan, dapat surat saman, dapat surat tuntutan, pertama sekali bawa bertenang, baca surat tu betul-betul, faham apa isi kandungannya, buat persediaan. Kalau nak telefon saya, nak hubungi saya, mesti bertenang dulu. Kalau marah-marah, lepas tu telefon, lepas tu WhatsApp yang bukan-bukan, block aja nanti. Okey, jadi tuan dan puan, semoga semua urusan kita, urusan tuan dan puan orang kata diberi kelancaran, insya-Allah. Jadi kita sama-sama berusaha, sama-sama berusaha. Saya pun bukanlah dalam keadaan yang orang kata terlalu senang ataupun terlalu sukar, sama-sama. Kita ada kesukaran kita masing-masing dan kita ada kesenangan masing-masing dan kita ada banyak perkara yang kita perlu panjatkan kesyukuran hari-hari itu, kesyukuran hari-hari itu, walaupun dalam keadaan sukar, masih banyak perkara yang kita boleh kata sentiasa bersyukur, always be grateful for what you have. Jadi untuk itu tuan dan puan, nanti boleh replay balik video ni, saya rebroadcast dekat page, nanti tuan dan puan tonton semula. Saya hanya bercakap, sebenarnya saya hanya buat satu perkongsian tentang apa tindakan yang tuan dan puan perlu buat apabila dapat surat-surat seperti surat panggilan, surat saman dan surat tuntutan. Jadi insyaAllah kita doakan semua urusan kita berjalan dengan baik. Doakan juga saya. InsyaAllah kita sama-sama. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.